Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan mahabbah dan mawaddahnya, dapat lagi kita sama-sama berkumpul untuk kita sama-sama meneruskan lagi pengajian kita, kuliah bulanan kita, yang mana kita khususkan pada malam ini berkaitan dengan tafsiran surah Al-Baqarah menggunakan tafsir Al-Azhar karangan Hamka Haji Abdul Malik Karim Abdullah, seorang tokoh agamawan Indonesia Nusantara, yang mana kita ambil manfaat daripada tafsir beliau. So insya-Allah pada hari ini, pada malam ni, kita akan sambung balik pengajian kita, yang mana kita telah berhenti pada ayat yang kedua. Kalau dekat skrin tu, kita berhenti yang ke atas tu lah, ayat yang kedua. Cuma suka saya untuk flashback sikit ke belakang supaya kita boleh nampak kesinambungan itu. Kita bermula, kita dah selesai Alhamdulillah surah Al-Fatihah, surah yang pertama mengikut susunan dalam Al-Quran. Kemudian kita sambung kepada surah yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah. Okay. Kita dah masuk pada ayat yang pertama, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Sampai situ yang kita berhenti. Jadi dalam surah Al-Fatihah, di hujung surah Al-Fatihah tu, sebenarnya kita ada request benda daripada Allah SWT. Yang kita duk baca surah Al-Fatihah setiap hari, kita duk baca dalam solat kita 5 waktu sehari semalam, itu yang basic lah, 5 kan, ada solat sunatnya dan sebagainya, lagi banyak lah. Jadi dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir tu kita beberapa ayat terakhir tu kita ada request dengan Allah SWT untuk ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berikanlah petunjuk kepada kami, iaitu jalan yang lurus. Maksudnya kita minta Allah SWT untuk guide kita, untuk bantu kita supaya kita mengikuti syariat yang Allah SWT tetapkan. Jadi untuk menjawab dan juga untuk Allah SWT bagi jawapan kepada permintaan kita tu, Allah SWT jawab dengan kesinambungannya surah Al-Baqarah. Allah SWT kata, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Kitab ini, Dzalikal Kitab. Kitab ni itu kitab mana? Al-Quran tu lah. La Raiba Fihi. Tidak ada keraguan kepadanya. Bila kita nak cari jalan, kita travel, bukan travel je lah, kita nak jalan pergi kawasan yang kita tak reti kan. Kita pakai Waze, kita pakai Google Google dan sebagainya untuk kita tengok jalan kan. So apps yang kita pakai tu, kita tak naklah apps yang rosak ataupun apps yang tak betul lah. Yang ada keraguan kepadanya. Maksudnya pakai apps ni, orang kata apps ni kadang-kadang tak betul kan, bawa kita tak ke mana-mana kan. Kalau lah bawa kita tak ke mana-mana lalu tu, tapi akhirnya sampai, Alhamdulillah kan. Macam Waze kadang-kadang kan masuk rumah orang lah, masuk kawasan perumahan lah dan sebagainya kan. Tapi last sekali sampailah juga, Alhamdulillah. Tapi takutnya apps tu tak bawa kita sampai kepada tempat yang kita nak. So apps itu ataupun apa-apalah yang kita pakai itu, dia ada keraguan kepadanya. So kita tak nak ikut benda-benda ragu ni. So kita nak ikut benda yang betul-betul boleh bawa kita kan. Kita pergi umrah, kita pergi bercuti, kita ada tour guide, kita ada mutawif. Kita tak naklah tour guide kita tu yang tak tahu tempat yang kita pergi tu kan. Dia jadi tour guide kita tapi dia pun tak tahu. Dia pun first time datang tempat tu. Sudah payahlah kan. Kita ada mutawif tu nak membimbing kita, dia pun tak tahu, dia pun first time kan. Tak pernah lagi pergi umrah. So kita tak nak. Kita nak yang betul-betul ada kepastian untuk pimpin kita, untuk bawa kita pergi ke destinasi yang kita nak. So sebab tu Allah SWT kata, nak menjawab ihdinas siratal mustaqim tu, Allah kata Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. So maksudnya bila tak ada keraguan, ikutlah. Sebab kita memang tak ada keraguan pada Al-Quran. Confirm Al-Quran akan bawa kita kepada tempat yang betul, tempat yang kita nak pergi. Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Dan juga Al-Quran ini adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Okay? Petunjuk kepada orang yang
bertakwa. Kalau kita boleh pergi belakang sikit, tapi tak apa, saya bacakan dekat sini lah yang dalam skrip kita ni, maksud sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Antaranya, dalam riwayat ulama mengatakan bahawasanya takwa ini adalah apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya. Ada kat atas tu. Okay. Apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi, atau aku mundur. Abu Hurairah menjawab, itulah dia takwa. Takwa ni adalah bila kita nampak depan tu ada duri, benda yang boleh menyakitkan kita. So kita akan cuba untuk elak. Kita akan cuba untuk langkah. Kita akan cuba untuk mundur, untuk belakang. Supaya apa? Supaya kita nak mengelak daripada terpijak duri itu. Itulah takwa. Takwa ni dia bimbing kita supaya kita tidak terpijak duri-duri yang menyakitkan kita. So dalam konteks kita ni sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, takwa itulah yang akan membimbing kita, menjaga kita daripada kita terpijak duri-duri dosa, duri-duri maksiat. Kadang-kadang jalan yang kita tu jalan bersih, tapi adalah duri-duri di atasnya. Kadang-kadang perbuatan yang kita nak buat itu perbuatan yang mulia, perbuatan yang betul, tapi kadang-kadang adalah duri-duri di atasnya tu. So takwalah yang akan membimbing kita untuk tidak pijak duri-duri maksiat tu. Macam. Atau dalam arti kata lain, takwa ni sebenarnya adalah prinsip. Kita hidup ni kita kena ada prinsip tu lah. Kita tak bolehlah sini lain, situ lain kan. Kalau kita, orang kata apa, kalau orang lain yang buat silap, orang lantang kita tegur dia. Tapi kalau kita yang buat silap, kita buat tak tahu je, tak nak mengaku kesilapan. So maksudnya dia tidak ada prinsip. So kalau kita ni ada prinsip, kalau salah orang kita tegur, salah kita akui dan kita mohon maaf dan kita cuba untuk perbaiki diri. So itulah takwa. Takwa ni dia ada prinsip. Bila dia jalan tu, tak adalah kata duri pun dia langgar. Tak. Maksudnya kalau ada duri, kena elak lah. Macam tu. So itu yang dimaksudkan dengan takwa. Jadi sambungan daripada hudan lil muttaqin, sambungan daripada ayat yang kedua itu, Allah SWT sambung dengan ayat ketiga, keempat dan juga kelima. Dan insyaAllah malam ni sekiranya ada kesempatan, kita cuba habiskan sampai ayat kelima tu. Sebab dia, kalau ikutkan ayat 1 sampai 5 tu boleh kata macam satu cerita. Okay, daripada ayat 1 surah Al-Baqarah sampai ayat yang kelima. Dan juga pentingnya ayat 1 hingga ayat 5 ni sebab ayat ni famous. Kita duk baca dalam tahlil, dalam apa-apa lah kan, kita duk baca 1 sampai 5 ni kan. So kita akan tengok apa yang kita duk baca, kita duk ulang selama-lama ni, apa yang dimaksudkan daripada ayat 1 sampai ayat 5. Okay, so kita sambung yang muka surat ke 145 bawah tu, kita sambung kepada ayat ketiga. Ayat pertama Alif Lam Mim, yang tu settle, kita dah bincang. Alif Lam Mim ni ada ulama kata ada makna, ada makna satu-satu huruf. Ada ulama kata tak ada makna, bukan tak ada makna, Allah SWT yang mengetahui maknanya. So benda ini adalah benda yang tidak diberatkan kepada kita untuk tahu maknanya. Cukuplah Allah SWT ada maknanya, mengetahui maknanya. So kita tak tahu pun tak apa. Sebab itu benda-benda yang kita beriman dengan Fawatihus Suwar. Yang kedua, Allah SWT berfirman, Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. So, kita masuk pada ayat ketiga, Allah SWT berfirman, Allazi, orang-orang yang bertakwa ni Allah SWT nak cerita macam mana nak jadi orang takwa. Kalau kita nak jalan yang lurus, Allah kata kena ikut Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa. So macam mana nak jadi orang yang bertakwa? Itu kesinambungan. Itu dia punya, orang kata apa, kaitan dia. Sebab bila kita jadi orang yang bertakwa, maka kita adalah orang yang beriman dengan kitab Allah SWT, sekaligus kita akan dibawa oleh Allah SWT kepada sirat al-mustaqim, jalan yang lurus tu. Jalan yang lurus tu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang diberikan kepada mereka yang telah mendapat nikmat daripada Allah SWT, iaitu jalan orang-orang yang soleh. Macam tu. So itu kesinambungan dia. Macam mana nak jalan yang lurus? Kena ikut Quran. Quran ni adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa. So in order untuk kita dapat jalan lurus, kita kena jadi orang yang bertakwa. So apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama, Allah SWT kata, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya pada yang ghaib. Itu kriteria nombor 1.
Untuk menjadi orang yang bertakwa, kita kenalah percaya kepada benda yang gaib. Nanti kita tengok apa benda gaib tu, kita akan tengok. Yang kedua, wa yuqimunas salah, dan mereka yang mendirikan salat. Ada dua. Dan mereka yang mendirikan salat, okey, itu nombor dua tadi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan. Tapi kalau ikut bahasa Al-Quran, mereka infakkan. Itu bahasa yang lagi dekat lah Al-Quran kan. Istilah yang lagi dekat, mereka infakkan apa yang dianugerahkan kepada mereka. Apa dia yang dianugerahkan kepada mereka? Nanti kita tengok satu-satu insya-Allah. Jadi kita tengok Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, okay, dalam tafsiran dia kata inilah tiga tanda pada taraf yang pertama. Inilah tiga tanda ni, tanda-tanda orang yang bertakwa. Okay, pertama tadi apa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib, percaya pada yang ghaib. Okay, percaya pada yang ghaib. Apa maksud ghaib ni? Ghaib ni apa? Benda yang ghaib, al-ghaibiyat. Kalau dalam apa ni, akidah kita kata al-ghaibiyat. Yang ghaib ialah yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera. Tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, iaitu dua indera yang utama dari kelima panca indera kita ni. Namun ia dapat dirasa adanya. Maka yang pertama sekali ialah percaya kepada Allah, zat yang menciptakan sekalian alam. Kemudian itu percaya akan adanya hari kemudian, iaitu kehidupan kekal yang sesudah dibangkitkan daripada maut. Okay, jadi yang pertama ni, percaya pada ghaib. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kita janganlah pergi jauh sangat. Janganlah fikir benda-benda ghaib ni tu, benda-benda yang tak boleh ditegur tu, kan itu jauh tu, ghaib-ghaib yang jauh tu. Perkara ghaib yang Allah SWT maksudkan ini adalah rukun iman. Itu yang pertama. Orang yang bertakwa adalah orang yang berpegang kepada rukun iman. Yang enam tu kan, so rukun iman. Sebab percaya pada yang ghaib maksudnya kita beriman kepada rukun yang enam tu. Kan? Allah dan sebagainya itulah. Okay? Sebab tu dia kata kat situ, maka yang pertama sekali ialah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu rukun iman percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. So macam mana nak jadi orang yang bertakwa kalau dia tidak beriman? Dia tak kena kat situ, dia tak tally. Dia kata dia bertakwa tapi tak percaya pada Allah. Tak kena tu. So orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Okay? Beriman. Iman ini dia mesti tasdiq bil qalbi. Hati perlu mengaku. Okay? Hati dia, step pertama, hati perlu mengaku. Sebab tu orang bila masuk Islam, so yang pertama adalah dia dah percaya. Walaupun dia tak lafaz lagi, walaupun dia tidak buat lagi ibadah-ibadah Islam, tapi bila orang nak masuk Islam, sebab hati dia dah kembali balik kepada fitrah, mempercayai kepada ajaran Islam. So tu step pertama. Kemudian dia kena amalun bil jawarih. Lisan. Bercakap lisan dia menunjukkan dia beriman. Okay. Hati dah kata beriman. So lisan pula kita tengok macam mana lisannya. Dia syahadahnya, percakapannya menunjukkan seperti orang beriman. Dan yang last sekali barulah amalun bil jawarih. Perbuatan amalannya. Mana boleh orang tu kata dia beriman, lidah dia kata dia mengakui dia beriman, tapi perbuatan dia tidak menunjukkan seperti orang beriman. Ibadah tinggal dan sebagainya. So itu dia tidak sempurna keimanan. Jadi yang pertama, orang yang bertakwa tadi, Allah SWT kata kenalah yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada benda-benda ghaib. Dan ghaib yang kita maksudkan di sini, saya kata tuan-tuan dan puan-puan tak payah pergi jauh sangat. Ghaib tu macam mana? Ghaib kat sini adalah beriman kepada rukun iman tu sendiri. Sebab ghaib ni adalah benda yang kita tak boleh nampak dengan panca indera kita. Mata, telinga. Dan Allah SWT kita tak dapat melihat Allah SWT sekarang. Tapi di hari akhirat nanti dia ada isyur ru'yatullah, kita melihat Allah. Itu cerita lain lah. Tapi nak katanya di muka bumi ni kita tidak boleh melihat Allah SWT. Kita tak boleh melihat malaikat. Kan? Kita tak boleh mendengarnya dan sebagainya. Tapi kita percaya. Okay. Walaupun kita tak pernah nampak Allah SWT, tapi kita percaya kepada kewujudan Allah SWT. Okay. Iman yang bererti percaya, iaitu hati yang terbukti dengan perbuatan dan diucapkan oleh lidah menjadi keyakinan hidup. Maka iman akan yang ghaib itulah tanda pertama atau syarat pertama dari takwa tadi. Macam saya kata tadilah,
syarat nak jadi bertakwa ni dia mestilah beriman. Okay. Kita sudah sama tahu bahawa manusia itu dua juga syoraknya. Hamka kata manusia ni dia ada dua. Okay. Kita tengoklah kita yang mana satu kan. Pertama, orang yang hanya percaya pada benda yang nyata dan tidak mengakui bahawa ada pula di balik kenyataan ini sesuatu yang lain. Mereka tidak percaya ada Allah atau malaikat dan dengan sendirinya mereka tidak percaya akan ada lagi hidup akhirat itu. Bahkan terhadap adanya nyawa ataupun roh, mereka tidak percaya. Orang yang seperti ini, saya tidak akan dapat mengambil petunjuk dari Al-Quran. Bagi mereka, kertas surat khabar pembungkus gula sama sahaja dengan Al-Quran. Okay, kumpulan yang pertama ni Hamka kata adalah mereka yang tidak mempercayai, tidak mengakui benda-benda yang ghaib. Sebab dia nak percaya benda yang boleh dikenal pasti oleh panca indera dia. Maksudnya benda yang dia boleh nampak, benda yang boleh dengar, benda yang boleh bau, benda yang boleh rasa, benda yang boleh sentuh. Okay. So mereka ini adalah mereka yang tidak mempercayai kepada ghaib, ketuhanan. Kan? Mereka tidak mempercayai kepada agama. Kalau hari ini kita panggil golongan atheist, tidak beragama, tidak percaya pada agama. Jangan kata agama Islam lah, mana-mana agama pun dia orang tak percaya kan. Tapi khusus kepada kita adalah agama Islam, mereka tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak percaya malaikat, mereka tak percaya kepada semua, roh, hari akhirat dan sebagainya. Bagi mereka akhirat tu tak ada, mati tu mati habis lah. Sebab tu dia kata hidup ni kena enjoy, sebab nanti bila dah mati habis-habis lah. Dia kata macam tu. Sebab dia tidak percaya bahawasanya di sana nanti ada hari pembalasan. So sebab tu dia nak buat baik pun dia buat, dia nak buat jahat pun dia buat. Sebab dia rasa akhirat nanti dah tak ada apa-apa dah. Bila dah mati tu mati, habis. Macam tu kan. So selagi hidup, dia kata kena buat semuanya. Macam tu. Jadi mereka ini tidak mempercayai kepada hari akhirat. Okay. Bagi kita, bila kita dengar, kita akan rasa macam peliklah pemikiran macam ni kan. Tapi bagi orang-orang yang berpemikiran macam ni, mereka merasakan diorang ni bijak. Diorang kata diorang ni bijak. Sebab apa? Sebab mereka hanya percaya kepada benda yang fakta sahaja. Benda yang boleh dilihat, benda yang boleh dirasa sahaja. So diorang kata diorang ni lagi betul lah. Sebabnya percaya pada fakta. Orang yang beragama ni dia percaya dia berharap kepada sesuatu yang bukan fakta, bukan benda yang boleh dilihat. Dia kata orang Islam ni apa, semayang duk tunduk, duk bangun, duk tunduk, duk bangun ni, benda tak ada pun depan tu. Macam tu pemikiran mereka. Sebab apa? Sebab kita percaya pada benda ghaib yang kita tak nampak. Kan? Kita percaya tapi mereka tidak percaya. Tapi sebenarnya bila kita fikir balik, bila kita tenung balik dalam kehidupan kita ni, memang dalam kehidupan kita ni dia seimbang antara dua. Dia seimbang antara benda yang kita boleh lihat faktanya, tapi dalam masa yang sama kita percaya bahawasanya ada yang lebih berkuasa terhadap fakta-fakta ini, berkuasa terhadap benda-benda yang kita boleh tengok dengan mata dan sebagainya. Itulah kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada kuasa lain yang mampu. Faktanya api itu panas, membakar. Itu faktanya. Kan hari ni tak ada siapa boleh menyangkal fakta tu, memang faktanya api itu panas. Tak ada siapa yang boleh kata nak volunteer, nak celup tangan kat dalam dekat api dan sebagainya kan. Tapi walaupun itu faktanya dan kita berpegang dengan fakta itu, tapi kita tahu bahawasanya dengan kekuasaan Allah SWT, apa-apa saja boleh jadi. Dan itu terbukti dalam kisah Nabi Ibrahim apabila Allah SWT menyejukkan api itu dan Nabi Ibrahim itu tak terbakar. Macam tu kan. Apa lagi? Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Faktanya, kita beriman dengan fakta itu, kita percaya dengan fakta itu, tapi kita juga percaya bahawasanya ada kekuasaan yang lebih besar yang mengawal fakta-fakta itu, yang mengawal bahawasanya benda itu boleh jadi ke tak. Sebabnya Allah SWT sekiranya dia nak, dia boleh buat. Macam tu. So kalau kita cerita pasal fakta ni, banyak benda yang kita tak akan dapat selesaikan. Antaranya roh. Kan? Bila kita kata roh, bila kita tanya dekat golongan ni, roh tu ada ke tak? Ada. Mana roh tu? Cuba tunjukkan roh tu mana. Tak boleh pula dia nak tunjukkan kan? Sebab kalau ikutkan, pegangan mereka adalah benda yang diorang nak percaya tu diorang kena tengok dengan mata. Diorang dapat tengok dengan mata. Diorang boleh dengar, diorang boleh rasa. Angin contohnya. Macam mana nak? Angin tu macam mana? Boleh tak lukis angin tu? Yang kita duk lukis angin macam tu, daun tu, itu kita lukis pergerakan daun. Kita bukan lukis angin kan? Sebab angin tu macam mana? Angin tu macam mana? Sudah. Tak boleh nak lihat angin. Perasaan. Saya ada rasa marah, saya ada rasa sedih, saya ada rasa sayang, saya ada rasa suka. Okey, rasa tu
macam mana rupa dia. Marah tu macam mana rupa dia. Kan? Marah tu macam mana rupa dia. Boleh tak lukis marah tu. So benda yang kita tak boleh nak tengok, kita tak boleh nak pegang, kita tak boleh nak rasa. Dan kalau kita sedih, boleh tak kita pegang sedih tu nak buang keluar? Tak boleh. So benda-benda ini adalah benda yang tak boleh dicapai oleh panca indera, tapi kita percaya benda itu wujud. Sebab tu kita beriman bahawasanya ada benda yang memang berfakta, memang kita boleh nilai dengan panca indera, tapi ada benda yang kita tahu kewujudannya. Itulah antara bendanya adalah perkara-perkara yang gaib. Okay, boleh. So inilah golongan yang pertama. So untuk golongan yang pertama ni, bila mereka tidak percaya kepada benda-benda gaib, mereka memang tidak akan dapat mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran ada cerita benda gaib. Kan? Bila seseorang itu dia tak boleh terima beriman kepada benda-benda gaib, so bila dibaca satu kitab yang menceritakan tentang perkara-perkara gaib, mestilah dia tak akan terima Al-Quran tu. Kan? Macam bila kita berdakwah kepada golongan atheist dan golongan yang tidak percaya pada agama sebagai contohnya, memang dia tengok Al-Quran tu tak ada nilai sebab mereka tidak percayai. Kan? Dalam hati mereka, mereka tidak percayai benda-benda gaib. So, sebab tu bila dibaca tu, baca macam baca buku kosong lah. Sebab tu Hamka kata kat sini, orang yang seperti ini, bagi mereka, kertas surat khabar pembungkus gula itu sama sahaja dengan Al-Quran. Bukanlah Hamka nak orang kata hina Al-Quran, bukan. Tapi kertas pembungkus gula kan, tuan-tuan dan puan-puan, kertas pembungkus gula ni ada ke orang simpan? Tak ada kan? Kita makan gula-gula tak ada simpan. Saya ingat dulu kita simpan pembungkus gula ni, plastik gula ni pun dulu dulu-dulu tu yang bila hari raya tu kita kumpul coklat tu, katanya dapat kereta lah apalah kan. Itu je kita kumpul. Itu pun bersemut-semut kumpul dalam sampul kan. Kalau tak, kita tak kumpul. Tapi sebab kata ada habuan, ada hadiah, kita kumpul dululah kan. Ada pertandingan-pertandingan macam tu. Jadi nak katanya pembungkus gula tu tak ada nilai bagi kita kan. Bungkus gula, kita dah makan gula, kita buang lah. So bagi orang yang tidak percaya pada benda gaib, Quran tu seperti pembungkus gula. Bagi mereka tak ada nilai. Itu maksudnya kat sini. Okay, ini golongan yang pertama lah. Wal'ayadzubillah. Kita minta jauh lah daripada kita tergolong daripada golongan yang pertama. Golongan yang kedua pula adalah orang-orang yang percaya bahawa di balik benda yang tampak ini ada lagi hal-hal yang gaib. Kita, golongan yang kedua ini adalah di sebalik benda yang kita boleh nampak dengan mata, di sebalik benda yang kita boleh dengar, kita boleh bau dan sebagainya ni, ada benda-benda yang gaib. Sekali lagi saya kata, tuan-tuan dan puan, bukanlah saya nak menafikan benda-benda gaib yang lain tu kan. Roh ke, jin ke dan sebagainya tu, itu betul, itu benda-benda gaib, termasuklah tu. Itu termasuk. Kan? Kita tak boleh lah beriman Allah semua kita beriman, tapi kita tak beriman adanya syaitan. Tak boleh lah. Sebabnya memang Allah kata ada, wujud benda tu kan. Walaupun kita tak suka benda tu wujud, ada. Kan? Itu termasuk jugalah dalam benda gaib. Tapi yang nak ditekankan kat sini, kita tak payah pergi jauh-jauh sampai ke jin ke apa sebagainya tu. Kita beriman pada benda gaib adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kemukjizatan Al-Quran, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat dan sebagainya kan. So itu asasnya benda-benda gaib yang kita perlu beriman. Okay. Bertambah banyak pengalaman dalam arena penghidupan, bertambah mendalamlah kepercayaan mereka pada yang gaib itu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila makin lama kita hidup kan, maksudnya siapa yang boleh nilai kan, waktu umur 20 tahun, macam mana 20-an kan, 20-an, macam mana tahap tuan-tuan dan puan-puan boleh nilai sini kan, macam mana tahap berimannya kita kepada Tuhan kita. 20 tahun ni, mungkinlah belas-belasan tahun ni, zaman budak-budak lagi kan, dia punya tahap keimanan tu, orang kata masih lagi tahap keimanan, belajar buku teks sekolah, ada belajar je lah, beriman, biasalah, hafal lah, huruf iman, hafal, itu asasnya, memang kita bermula macam tu lah. Bila 20 tahun, kehidupan dah makin lain, dah remaja, dah dewasa, masuk ke universiti ke, dah bekerja ke 30-an, so tahap keimanan tu dah makin matang. Perjalanan hidup tu dah, arena kehidupan tu dah makin lain. So kat situ sebenarnya menguji keimanan kita. Adakah iman kita makin bertambah dengan bertambahnya usia, atau iman kita makin berkurang. So sepatutnya makin tambah lah, makin kukuh, makin berpengalaman kan, iman kita. Lagi banyaklah usia kita, sepatutnya iman tu akan lagi kukuh, akan lagi terpasak dalam hati, sebab kita lah melalui kehidupan yang lagi lama. Maksudnya contoh-contoh pengalaman hidup tu lagi banyak, itu lagi menguji keimanan kita.
Bila kita nak cakap pasal konsep tawakal kepada Allah SWT, kalau kita tanya budak sekolah, tawakal macam saya, kita budak sekolah dulu pun tawakal ni tawakal nak masuk exam je lah. Tu tawakal, masuk exam tawakal. Tapi bila dah dewasa, dah berumah tangga, dah berkeluarga, konsep tawakal tu lagi besar. Bukan lagi tawakal nak masuk exam je. Tawakal dengan rezeki kita yang ada, tawakal dengan perbelanjaan kita bulanan, tawakal dengan usaha yang kita lakukan. So dia makin bertambah. Contoh. Kalau cerita pasal sabar, kan, dulu sekolah sabar sebab apa? Sabar sebab sekolah tu, nak cepat habis sekolah contohnya, dia kan sabar. Tapi bila sabar orang dewasa yang dah berkejaya, yang dah berumah tangga, sabarnya tu lain. Keimanan sabarnya tu lagi, cerita sabar dia bukan lagi sabar yang kecil-kecil, sabar apa ni, duduk sekolah asrama tak enjoy, tak boleh nak keluar, itu sabar kecil je tu. Kan bagi budak sekolah, sabar tu besar lah bagi dia orang tu, kan, kena itu tak boleh, ini tak boleh, peraturan itu, peraturan ini, kan. Tapi sabar bagi kehidupan yang lagi dewasa, cabarannya lagi besar. Itu masuk hamka kat sini. Kita kaum muslimin yang telah hidup 14 abad sesudah wafatnya Rasulullah SAW, dan keturunan-keturunan kita yang akan datang di belakang pun insya-Allah bertambah lagi keimanan pada yang gaib itu, kerana kita tidak melihat wajah beliau. Okey, tadi saya kata antara gaib ni adalah Allah SWT. Siapa je yang pernah tengok Allah SWT? Tak ada orang pernah, kan? Tak ada siapa yang pernah tengok Allah SWT. Tapi kita percaya kepada perkara gaib, iaitu kepada Allah SWT. Dekat sini Hamka sambung, antara perkara gaib juga adalah Rasulullah SAW. Sebab kita, walaupun kita beriman Allah SWT di Tuhan, memang confirm lah kita tak tengok ni. Tapi Nabi SAW dia adalah manusia. Ada manusia yang pernah tengoknya, iaitu sahabat, kan? Sahabat pernah lah tengok Nabi SAW. Tapi kita ni dah jauh ni, kan? So adakah kita pernah tengok Nabi SAW? Kita tak pernah tengok, kan? So itu pun adalah perkara-perkara yang gaib. Kita tak pernah tengok siapa dia lah Muhammad bin Abdullah ni, kita tak pernah tengok dia. Rupa dia pun kita sekadar baca, kalau baca hadis-hadis Syama'il Muhammadiyah tu, kita boleh lah describe rupanya, badannya, apa, tinggi, tegap dan sebagainya, rambutnya macam mana. Tapi rupa sebenar tu kita tak dapat tengok, kan? Itu pun termasuk iman pada yang gaib. Jadi Hamka kata itu juga adalah termasuk kita beriman kepada perkara yang gaib. Sebab kita tak pernah tengok Nabi SAW, kan? Walaupun kita tak pernah tengok, tapi kita beriman kepada Nabi SAW. Itulah orang kata apa, tingginya permintaan iman dalam agama Islam. Kita kena beriman kepada Tuhan yang langsung kita memang tak boleh tengok, dan juga kita beriman kepada pesuruh Allah SWT yang memang ada manusia pernah tengok dia zaman sahabat, tapi pada hari ini mana ada yang pernah dapat tengok Nabi SAW. Secara umumnya tidak dapat tengok Nabi SAW, melainkan hadis-hadis penceritaan yang sampai pada kita. So sebab tu pulangannya kepada kita nanti tu besar di akhirat nanti, kan? Bila di akhirat nanti pulangannya ataupun balasannya, reward dia kepada kita tu besar, syurga Allah SWT. Sebab nak bagi setimpal dengan keimanan kita kepada Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Sebab tu bawah tu ada hadis, ada beberapa hadis, kita baca secara laju ya. Beberapa hadis ni diriwayatkan oleh itu boleh tengoklah, riwayat oleh Ad-Darimi dan sebagainya. Ada satu hadis Nabi SAW ni, Abi Jum'ah Al-Ansari, dia berkata, qal, yang atas tu kita start dengan atas tu dulu, qal qultu ya Rasulullah hal min qaumin a'zamu ajran minna. Okay. Hadis yang ni Abi Jum'ah Al-Ansari dia berkata, qultu ya Rasulullah, dia kata, ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal min qaumin a'zamu ajran minna, adakah suatu kaum yang lebih besar pahalanya daripada kami? Ni Abi Jum'ah Al-Ansari ni dia tanya Nabi SAW, ada tak kaum yang lebih besar ganjarannya, lebih besar pahalanya daripada kami? Kami tu siapa? Kami tu sahabat, kan? Sebab maksud sahabat apa dia? Maksud sahabat adalah mereka yang sempat berjumpa dengan Nabi. Mereka beriman kepada Nabi dan mereka sempat jumpa dengan Nabi. So mereka yang sempat jumpa Nabi, nama dia sahabat. Macam tu. Mereka yang beriman kepada Nabi tapi sempat dengan sahabat sahaja, itu kita panggil tabi'in. Sebab dia tak sempat jumpa Nabi lah. Mereka yang beriman kepada Nabi tapi sempat jumpa tabi'in sahaja, itu tabi'in. Sampai situ je lah. Akan panjang pula. Tabi' sampai kita berapa banyak tabi' dah, kan? So cukup sampai situ je lah. Okay, jadi
seorang sahabat ni Abu Jumaah Al-Ansari, dia kata ada tak kaum lain yang lebih besar pahalanya daripada kami? Walhal kami ni amanna bika wattaba'nak. Dia kata kami ni beriman kepada engkau dan kami mengikut akan engkau. Kita orang follow, kita orang beriman kepada engkau ya Rasulullah, kita orang follow engkau pergi mana ke, perang ke apa ke, kita ikut engkau. Kita jaga, kita dalam perang kita cuba lindungi. Bila orang kafir cuba nak buat jahat, kita lindung dan sebagainya. So ada tak yang lagi mulia daripada kami ni? Itu Abi Jumaah Al-Ansari tanya. Qal ma yamna'ukum min dhalika wa rasulullahi baina adhharakum ya'tikum bil wahyi minas sama'. So Nabi SAW kata, apalah akan halangannya bagi kamu buat beriman padaku, sedangkan Rasulullah ada di hadapan kamu dan datang kepada kamu wahyu langsung daripada langit. So Rasulullah SAW kata, ini bahasa Arab, bahasa Melayu dia, saya boleh ringkaskan. Nabi SAW nak kata kepada para sahabat ni, tak pelik pun kamu ni boleh beriman dengan aku. Contohlah gambarannya. Sebab apa? Sebab sahabat tak pelik pun dia orang beriman pada Rasulullah SAW. Walaupun saya kata tak pelik, tapi keimanan mereka tu sangat tinggi lah, sangat besar lah kan. Kita nak kejar iman para sahabat ni memang jauh kan. Keimanan para sahabat ni sangat tinggi. Tapi Nabi SAW kata, apa halangannya, maksudnya apa peliknya kalau kau beriman dengan aku, dengan Rasulullah, dengan aku? Sebab aku hidup zaman kau dan juga wahyu tu turun daripada langit, engkau pun ada kat sini. Maksudnya macam ni lah, senang cerita, bila orang kata apa, kalaulah kita ni hidup pada zaman Nabi, insya-Allah lah dengan keizinan Allah SWT, kita mesti akan beriman pada Rasulullah. Sebab Rasulullah di depan kita. Dan juga kita melihat wahyu diturunkan. Kita hidup zaman wahyu diturunkan. Kan? Bila kita hidup zaman tu, lagilah kita percaya sebab kita hidup zaman tu kan. Bila kita cerita pasal, bila apa ni macam contoh atuk nenek cerita pasal perang kan. Diorang cerita tu, diorang lagi percayalah sebab diorang hidup zaman tu. Mereka lagi tahulah kezaliman penjajah ketika itu kan. Sebab kita sekarang mungkin tak rasa dah lah. Saya sekarang mungkin tak rasa dah lah kan. You ke zalim penjajah dulu. So, tengok baik je, kan contohlah negara tu baik je yang dulu jajah kita, aman je, orang kata apa, berdisiplin je diorang sekarang. Betul ke dulu diorang ni zalim? Kita memang tak tahulah sebab saya tak hidup zaman tu. Tapi orang yang hidup pada zaman itu, mereka tahulah kezaliman yang berlaku, mereka tahulah kejahatan yang mereka rasakan sebab diorang hidup zaman tu. Macam tu. So untuk para sahabat pun sama. Tak peliklah pada zaman Nabi dulu mereka beriman kepada Nabi sebab mereka hidup. Nabi ada depan mata diorang, ada Nabi. Kan? Dan juga wahyu turun ketika itu mereka ada. Wahyu mukjizat muncul ketika itu mereka ada. Kan? Bulan terbelah, perang Badar, diorang 313 tapi lawan dengan 1000 lebih. Nampak macam ada malaikat datang join perang dan sebagainya sebab diorang nampak benda tu. Kan? Apa lagi, nampak awan atas kepala Rasulullah SAW. Mereka nampak benda tu. Rasulullah tu sendiri mukjizat, diorang nampak Rasulullah SAW. So tak pelik. Jadi Nabi sambung lepas tu, Nabi kata, bal qaumun ya'tuna min ba'dikum ya'tihim kitabullahi baina lawhain fayu'minuna bi wa ya'maluna bima fi ulaika a'zamu minkum ajra. Nabi SAW kata, namun akan ada lagi suatu kaum yang akan datang sesudah kamu, datang kepada mereka kitab Allah yang ditulis di antara dua lauh, maka mereka pun beriman kepadaku dan mereka amalkan apa yang tersebut di dalamnya. Nabi kata, kau ni tak peliklah sahabat sebab aku ni hidup zaman kau. Wahyu pun turun, kau pun ada. Tapi ada satu kaum nanti akan datang, mereka ni beriman kepada aku melalui wahyu Allah yang ditulis di atas lauh, Quran. Kita ni beriman kepada Allah, kita tak jumpa Nabi. Apa yang kita ada, peninggalan. Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. So memang yang tinggal pada kita adalah Al-Quran. So kita beriman kepada Nabi SAW itu dengan Al-Quran yang Allah SWT, yang Nabi SAW tinggalkan. Okay? Mereka pun beriman kepadaku dan mereka amalkan apa yang tersebut di dalamnya. Mereka itu adalah lebih besar pahalanya daripada kamu. Itu yang Nabi SAW kata. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena faham, kan? Bukanlah maksudnya yang dimasukkan oleh kaum itu adalah kita lah yang datang kemudian ni yang tak sempat jumpa Nabi. Tapi bukanlah kita kata kita ni lagi hebat daripada sahabat. Bukanlah. Maksudnya kategori ni,
cerita ni ada kategori lain-lain. Kalau kita nak cerita kehebatan iman ni, kita memang tak dapat menandingi lah keimanan para sahabat ketika itu, kan? Sebab walaupun Nabi depan mata dia orang tu, bukan dia orang hidup senang dengan Nabi kan. Bukan dia orang hidup kaya raya dengan Nabi dulu. Dia orang hidup tu dalam keadaan macam-macam. Diseksa, di pulau, dihalang daripada berniaga, yang nak berkahwin dia putuskan dan sebagainya, zaman Nabi SAW dulu. Lepas tu join perangnya, kena halaunya, berdarah apa semuanya lah kan, luka dan sebagainya. Itu bayaran yang mereka perlu terima kan, untuk menjadi seorang yang beriman. Kita hari ini alhamdulillah agama tu dah sampai pada kita, dah tak perlulah nak berlawan untuk dapat agama tu. Kita alhamdulillah di Malaysia lah secara ringkas, secara khususnya kita boleh kata apa menunaikan ibadah kita. Tapi nak katanya Nabi kata macam tu, dari sudut kategori beriman kepada aku ni, ada kaum yang lebih mulia, itu kaum yang tak pernah tengok. Benda tu logik lah kan, dari sudut timbangan orang yang pernah tengok Nabi dengan orang yang tidak pernah tengok Nabi. Macam tu kan. So itu yang dimaksudkan oleh Hankal. Okay, dalam hadis yang lain pun saya pun skipkan, saya cepatkan, ada 2 hadis lagi tu. Dua hadis tu pun nak dekat sama lah. Rasulullah SAW berkata, tuba liman ra'ani, bahagialah bagi siapa yang melihat aku, wa amana bi, dan juga beriman kepadaku, wa tuba liman amana bi walam yarani sab'a marrat, dan bahagialah bagi siapa yang beriman padaku padahal dia tidak melihat aku 7 kali. So maksudnya Nabi SAW kata, beruntunglah siapa beriman padaku. Itu semua general. Beruntunglah siapa yang beriman padaku. Pada Nabi SAW, iaitu kepada Allah jugalah. Tapi Nabi kata, beruntung jugalah siapa yang beriman pada aku, walam yarani, tapi dia tak melihat pun aku, sab'a marrat, 7 kali ganda. Sebab apa? Sebab kita tak melihat Nabi SAW. Itu adalah kelebihan yang diberikan kepada kaum-kaum yang tidak dapat melihat Nabi SAW. Tapi kelebihan itu tidak akan dapat digunakan kalau dia tak beriman lah. Kan? Apa guna Nabi dah janjikan promonya, atau promo lah, kira rewardnya. Nabi kata kaum yang baik, yang lebih besar pahalanya adalah mereka yang beriman kepada aku walaupun mereka tak melihat aku. So syarat dah cukup dah, kita tak melihat Nabi tapi kita tak beriman, na'udzubillah kan. Orang tu tak beriman, so tak dapatlah reward tu. Dia dah lah tak ada tengok Nabi tapi dia beriman, so itu besarlah reward yang dia dapat daripada Nabi SAW. Boleh So itu hadis yang bawah tu pun dia dekat dia tak jauh beza sangat lah. Tuba juga kan, hadis Tuba juga bawah tu, so sama tu. Kita tidak melihat wajah beliau Nabi SAW. Bagi kita beliau adalah ghaib. Ghaib di sini maksudnya kita tak pernah melihat Nabi SAW. Tuan-tuan beberapa hari ni pun kalau kita cerita pasal orang ada zaman ni kan, nama sekian, kita boleh kata dia tu wujud ke tak sebenarnya orang tu kan? Apa bukti orang tu wujud? IC dia ada ke tak? Nabi SAW ni kalau kita fikirlah betul-betul kan, IC pun tak ada kan. Macam mana kita tahu Nabi tu wujud? Macam mana kita tahu Muhammad bin Abdullah tu wujud? Contohnya kan. Orang kata tu dekat Mekah tu ada rumah dia. Macam mana kita tahu tu rumah dia? Ke orang create tu rumah dia? Semua persoalan tu orang boleh lontar. Orang boleh ragukan kita. Orang boleh ragukan kita. Betul ke? Masjid tu dia kata Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Betul ke tu Masjid Nabi? Orang kata tu kubur Nabi. Betul ke tu kubur Nabi? Siapa yang pernah gali? Siapa yang pernah tahu? Orang yang gali pun dah tak ada dah. So benda adalah benda yang meragukan. Tapi keraguan itu kita tolak ke tepi dan kita pilih untuk beriman dengan Nabi SAW. Memanglah kita tak pernah tengok, tapi kita beriman. Kan? Kita beriman, kita ikut. Sesama manusia kita pun, kita ada sampai tahap tu. Orang kata, buat benda ni. Betul ke? Kena buat benda ni. Kau dengarlah cakap aku, kau buat je benda ni. Kau makan je benda ni. InsyaAllah nanti, penyakit kau kurang contohnya. Kan? Ada ubat dibagi ke, ada suplemen ke contohnya kan. Betul ke? Kita pun tak tahu kan. Kita pun tak tahu suplemen tu vitamin C apa kesan yang beri kita tak tahu pun. Tapi kita beriman dengan arti kita bukanlah beriman Tuhan, tapi kita percaya kepada doktor yang memberi ubat, kepada orang yang advise kita nak buat ni, nak cipta ni, nak bina ni, sebagainya. Kita tak tahu pun benda tu. Orang tu kata, kena buat macam ni, kena letak tiang macam ni. So kita tak tahu pun sebab bukan bidang kepakaran kita, tapi kita beriman kepada orang tu dan kita ikut dia. Kan? Kita ikut dia. So sesama manusia pun tak jadi masalah, apatah lagi dengan Allah dan juga dengan Nabi.
Kalau kita ikut cakap manusia dan insya-Allah bila pulangannya akhirnya nanti kita dapat benda kebaikan, kan? Dengan buatlah macam ni, benda ni kena bina macam ni, makanlah ubat ni, insya-Allah nanti akan jadi macam ni. Kalau kita ikut, reward dia adalah alhamdulillah betul kita baik, alhamdulillah betul kita sihat contohnya. Doktor tu pun dapat pujian sebabnya cara rawatan itu bagus, kita beriman macam kita percaya kepada dia, dia pun dapat nama baik, kita pun dapat manfaat, kan? Ini apatah lagi dengan Allah dan Rasul. Kita beriman kepada Allah, Allah dan Rasul dia tak ada apa-apa KPI dia nak. Allah kata kau nak percaya ke, kau tak nak percaya ke, Allah tak ada efek apa-apa. Kalau satu bumi ni pun tak percaya kepada Allah, Allah tak mati, Allah tak rugi. Tapi KPI-nya tu ataupun reward itu ganjaran tu adalah untuk kita. Kita lah yang rugi. So sebab tu kita beriman. Kalau kata na'udzubillah, kalau lah orang tu tak nak beriman dengan Allah dan Rasul, tak ada efek apa-apa pada Allah dan Nabi. Tapi yang ada efek, yang ruginya adalah kita, manusia lah. So itu yang dimaksudkan kat sini lah. Kita hanya mendengar berita dan sejarah beliau, macam saya kata tadi kan, kita dengar berita je, kita baca sejarah je, buku sirah, kan? Atau bekas-bekas tempat beliau hidup, kan? Masjidnya, tempat peninggalannya, orang kata ni Gua Hira, kita pergi tengok Gua Hira, orang tengok ni lah Bukit Uhud, Perang Badar berlaku di sini, di situ, kita boleh tengok semua tu. Sebab itu je lah kesan-kesan yang tekan. Tetapi bagi sesetengah orang yang beriman, demikian cintanya kepada Rasulullah sehingga dia merasa seakan-akan Rasulullah itu tetap hidup. Bahkan kadang-kadang titik air matanya kerana terkenang akan Rasulullah SAW. Kan? Bagi mereka yang kecintaannya kepada Rasulullah sangat tinggi, kadang-kadang tak pernah pun jumpa Rasulullah. Tapi bila dipikir pasal Rasulullah, menitik air matanya. Kan? Sebab tu kalau dalam dulu ada lagu Arab tu, laukana bainana al-habib, kan, kalaulah Nabi tu ada bersama kita pada hari ini, kan, laukana bainana al-habib, kalaulah Nabi tu ada dengan kita sekarang ni, apalah respon Nabi terhadap masyarakat kita sekarang, akan dipikir macam tu. So kita dapat merasakan bahawasanya Rasulullah tu masih lagi ada bersama kita, okay? Dan ingin hendak menjadi umat yang baik dan patuh, ingin mengerjakan sunnahnya dan memberikan segenap hidup untuk melanjutkan agamanya. Maka orang seperti ini pun termasuk orang yang mendalam keimanannya pada yang lain. So bila Nabi tak ada pun, dia usaha untuk menjadi seorang yang baik. Dan kalaulah Nabi ada bersama kita, lagi-lagilah dia nak menjadi seorang yang baik. Sebab apa? Nabi dah ada depan mata. So insyaAllah kita doa kepada Allah SWT supaya Allah SWT himpunkan kita bersama Nabi SAW di akhirat nanti, kan, dengan syafaat Nabi SAW kita dapat orang kata apa, kebaikan di hari akhirat. Amin. Kemudian kita sambung lagi, maka keimanan pada yang gaib dengan sendirinya diturutinya dengan mendirikan solat. Yang ni dia masuk yang nombor 2 tadi. Ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Yang kedua adalah apa tadi dalam ayat Quran tu, Allah SWT kata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Bukan setakat beriman, tapi dia kena mendirikan salat. Kat sini menunjukkan bahawasanya macam tadi saya kata, iman ni dia adalah tasdiqu bil qalbi, percaya dengan hati, kemudian dengan lisan, dan yang ketiga adalah amalun bil jawarih. Dia mesti ada praktikal. Agama Islam kita ni dia bukan agama hati je, dia adalah agama praktikal. Tu kita kata Islam is the way of life tu, kan. Islam tu adalah gaya kehidupan. Islam ni bukan satu ritual saja, kan. Bagi ada setengah agama, Islam tu adalah sekadar ritual saja. Hari Ahad je pergi contohnya, kan. Waktu itu je, waktu ini je. Tapi Islam tak. Islam ni dia adalah kehidupan. So sebab tu Allah SWT, walaupun Allah SWT boleh menilai hati, Allah SWT boleh tengok hati, tapi Allah SWT kata tak cukup dengan hati. Dia mesti ada, dia pamerkan apa yang dalam hati itu dengan perbuatan. Antaranya adalah solat. Banyak lagi sebenarnya ibadat. Tapi antara ibadah yang terbesar dalam ibadah-ibadah yang Allah SWT syariatkan adalah ibadah solat. Solat sangatlah besar. Dalam banyak-banyak ibadah, puasa, zakat, tawaf dan sebagainya, haji dan sebagainya, Allah SWT sampaikan melalui ayat Quran saja, kan. Dirikanlah tunaikanlah zakat. Bulan puasa nak dekat dah, kan. So bulan puasa pun ayat-ayat syahrul ramadan allati, semua tu semua ayat-ayat yang bulan puasa. Tapi solat ni antara satu ibadah yang Allah nak bagi tu, Allah panggil Nabi naik ke atas Isra Mi'raj, kan.
Bila kita lah dapat surat lantikan melalui email je, itu pun besar dah tu. Oh, dilantik sebagai sekian-sekian. Tapi bila Sultan panggil datang menghadap ke istana, oh itu satu benda lantikan besar kan. So itu di peringkat manusia. Apatah lagi di peringkat Allah SWT, ibadah solat itu Allah SWT panggil naik atas untuk ambil Isra Mi'raj. Kan? Panggil ambil. Boleh je Allah SWT arahkan ya, semayang. Contoh kan, semayang 40 rakaat. Tapi tak. Allah SWT panggil Nabi SAW naik ke atas, kat situ pun panjang cerita Isra Mi'raj untuk mendapatkan satu ibadah yang besar, iaitu solat. Okay? Jadi solat pun adalah benda yang besar. Jadi kata kat sini, Hamka kata, tegasnya kalau mulut telah tegas mengatakan iman kepada Allah, malaikat, hari kemudian Rasul. So kalau hati itu dah beriman dengan Allah, malaikat, hari kiamat, Rasul yang tidak pernah dilihat dengan mata. Kan? Siapa pernah tengok hari kiamat? Siapa pernah tengok malaikat? Tak pernah kan? Maka bila panggilan solat datang, bila azan telah terdengar, dia pun bangkit untuk berdiri solat. Yang ni muhasabah untuk diri saya juga dan juga untuk kita semua lah kan. Dia kata, Hamka kata orang yang beriman ni bila dengar je azan, bangun terus mendirikan solat. Kerana hubungan di antara pengakuan hati dan mulut tidak mungkin putus dengan perbuatan. Kan? Macam mana hati dan lisan boleh kata sayang contohnya, tapi perbuatan tu tidak menunjukkan kasih sayang. Kan? Hati sayang, kononnya kata dalam hati sayang. Apa ni, mulut pun cakap sayang. Tapi dari sudut perbuatan tu kita boleh tengok sebaliknya. So sebab tu dia kata dia tidak putus, dia berkait. Waktu datang panggilan solat, itulah ujian yang sangat tepat buat mengukur iman kita. Kan? Waktu solat, waktu azan dilaungkan, sebenarnya itu adalah ujian yang besar kepada untuk ukur keimanan kita. Kan? Kalau lagilah kita masih lagi dalam kata apa, fasa bekerja kan. Fasa bekerja ni kita fleksibel. Masa fleksibel tu kita lah yang menentukan solat tu bila. Kalau sekolah dulu, waktu solat semua kena solat kan. Itu waktu sekolah dulu. Tapi bila waktu dah berkehidupan sendiri ni, disiplin tu berada di atas diri kita. Itu prinsip tu, itu takwa. Takwa itulah yang menentukan sama ada bila dengar azan tu adakah bingkas bangun untuk solat atau ke mana. Itu pun muhasabah untuk diri sendiri saya juga dan untuk kita semualah, insya-Allah. Okey. Atau adakah timbul malas atau seakan-akan tidak tahu. Kan, nauzubillah lah, janganlah sampai tahap tu kan. Sampai tahap malas atau seakan-akan tidak tahu, buat-buat tak tahu. Itu lagilah berat kan. Kelak kita akan sampai ke ayat 45 dari surah ini. Nanti daripada ayat 45 tu ada cerita berkaitan dengan solat. So perenggan ni saya skip. Perenggan ni dia cuma nak cerita tentang solat tu ada dalam ayat-ayat yang lain. Maka jika waktu solat telah datang dan kita tidak, ni bahasa Hamka lah, bahasa Indonesia, tidak genser, maksudnya tidak peduli. Jika waktu solat telah datang dan kita tidak peduli juga, tandanya iman belum ada. Itu Hamka kata. Bila waktu solat telah datang tapi kita tidak peduli, buat-buat tak tahu tu, itulah tandanya iman belum ada. Tandanya tidak ada kepatuhan dan ketaatan. Dan itu diujikan kepada kita 5 kali sehari semalam. Bukan sekali uji, 5 kali satu hari. Kan? Sehari semalam diuji. Kadang-kadang saat kita sedang asyik mengobrol, berbual, kadang-kadang sedang asyik berapat, maksudnya kita tengah ramai-ramai, dengan melepak, dengan contohnya melepak, duduk bersosial ramai-ramai dengan kawan-kawan, dengan keluarga dan sebagainya. Bagaimanakah rasanya pada waktu itu? Kalau tidak ada getarnya ke dalam hati, tandanya seluruh yang kita mintakan kepada Allah telah percuma belaka. Hamka bagi peringatan tegaslah, dia kata, kalaulah hati tak tergerak dengan panggilan solat ni, maka percuma sahaja apa yang kita minta dengan Allah. Kan kita minta dengan Allah macam kita nak itu, kita nak ini, nasihat, nak murah rezeki, nak dipermudahkan urusan. Tapi bila solat panggil, hatinya tidak gentar, tidak ada tindakan. Itu maksudnya. Okay? Sebab al-imanu qawlun fahuwa idha yazidu wa yanqus. Ini satu kaedah yang kita tahu dalam akidah. Ini prinsip asas. Iman ni yazid wa yanqus. Iman ni bertambah dan berkurang. Malaikat imannya sentiasa bertambah. Yazid. Malaikat imannya tak pernah berkurang. Syaitan tak ceritalah, sentiasa berkurang, tak menambah langsung keimanannya sebab memang dah murka, Allah SWT dah murka. Tapi manusia ni iman kita naik, iman kita turun. Sebab tu kita doa, kita kata sabit qalbi kan, Allah sabit qulubana, ya Allah tetapkanlah hati kan, supaya
iman tu bertambah, yazid. Janganlah yang kus. Bila kita dah tetapkan hati, dia tak berkurang. Naik tak apa, kurang jangan. So itu kita minta dengan Allah untuk tetapkan hati tu supaya iman kita ni tidak berkurang. Sebab bila mana iman tu berada di tahap yang paling rendah, so di situlah terbuka kepada berlakunya apa-apa maksiat. Kan? Contoh. Macam badan lah, antibody kan. Bila mana badan kita berada dalam tahap yang fit, so insya-Allah kadang-kadang ada virus, ada apa pun, insya-Allah kita boleh harum, kan? Macam mana badan kita, antibody kita nak kuat? Lepas makanan sihat, gaya hidup sihat, itu so sihat lah. Tapi bila mana antibody kita rendah, kan, so penyakit mudahlah masuk. Itu samalah macam iman tu. Bila mana dia berada pada tahap yang bagus, yang optimum, so insya-Allah natijahnya baik. Bila mana iman tu berada di tahap yang rendah, yang kus, so banyak jugalah maksiat-maksiat yang terdedah. Okay? Solat itu bukan semata dikerjakan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, tidak pernah tersebut suruhan mengerjakan solat, melainkan mendirikan solat. Tandanya solat itu wajib dikerjakan dengan kesedaran, bukan sebagai mesin yang bergerak sahaja. Dalam bahasa ini isu bahasa Arab sikit lah. Dalam bahasa Arab, solat ni kalau dalam Quran, Allah SWT selalu kata aqimus solat. Dan diri, aqima, aqama yuqimu ni maksudnya didirikan. Qama tu maksudnya berdiri. So maksudnya dan dirikanlah solat. Boleh je Allah kata if'alus solat, buatlah solat. Tapi Hamka kata kat sini, itu bahasa Arab punya kelebihan. Bila Allah SWT kata aqim, dia berdiri ni, bila kita berdiri kan, kita buat kerja, tidaklah orang kata semua kerja yang kita buat sambil duduk ni lewa, tidak. Tapi bila kita berdiri buat satu benda tu, maksudnya dengan kesedaran, memang semangat buat kan, dengan buat secara duduk terbaring dan sebagainya kan. So bila berdiri tu macam lagi bersemangat. Ini secara umum lah, tidaklah kata semua kan. Jadi sebab tu bila Allah kata aqimus solat, Allah suruh mendirikan solat itu dengan kesedaran. Bukan sekadar buat, Hamka kata macam mesin. Sampai solat 5 waktu tekan on. Dia semayang kan. Dan sebab dia dah jadi rutin harian yang kosong, dia jadi mesin. Bangun semayang sujud, bangun semayang sujud kan. Tapi solat ni perlulah aqimu, didirikan dengan penuh kesedaran. Okay? Dan hal yang menarik hati lagi ialah 27 kali lipat pahala solat berjemaah daripada solat sendiri, sehingga orang yang berumah dekat masjid atau langgar, solatnya di masjid lebih diutamakan daripada solatnya menyendiri di rumah. Yang ni Hamka sentuh juga berkaitan dengan solat jemaah. Dan satu kelebihan yang insya-Allah kita sama-samalah cuba untuk kejar kan. Okay. Pahala solat jemaah ni memang tidak dinafikan berlipat kali ganda daripada solat sendirian. Alhamdulillah kita solat walaupun sendirian. Tapi Alhamdulillah lagi baik sekiranya dapat kita solat secara berjemaah. Kan? Kalau tak dapat, lebih baiknya di masjid lah kan. Itu lagi paling mulia lah. Tapi kalau tempat kadang masa tidak mengizinkan, kan terlambat dan sebagainya, so at least dengan keluarga. Kan? So insya-Allah dapatlah pahala berjemaah tu. Tapi yang di masjid lagi-lagilah bertambah pahala. Okay? Sebab bila cerita tentang sembahyang berjemaah ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengoklah ini perbahasan Quran secara umum. Kalau perbahasan fiqah tu ada sampai tahap bincangkan tu wajib ke tak kan sembahyang di masjid berjemaah dan sebagainya. Macam ni Hamka ada sentuh sikit. Hamka kata orang yang berjiran dengan masjid, dia kata wajib. Itu dia kata kat bawah tu kan. Lebih diutamakan, bukan wajib, lebih diutamakan. Ada juga yang kata banyaklah, ada hadis juga berkaitan dengan sembahyang jemaah dan sebagainya ni. Jadi ulama dalam perbahasan fiqh lagi mendalam dibincang tentang solat berjemaah. Okey. Keterangan tentang solat akan berkali-kali berjumpa dalam Al-Quran kelak, dan setelah mereka membuktikan iman dengan solat, mereka pun mendermakan rezeki yang diberikan kepada Allah kepada mereka. Sikit lagi nak ambil dah, yang bawah-bawah tu dia ringkas je lah, saya boleh cepatkan. Yang ketiga tadi, yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada perkara ghaib, itu ciri utama orang bertakwa. Yang kedua yuqimunas salah, mendirikan salat. Dan yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang mereka direzekikan mereka infakkan. Sebenarnya yang ini umum. Menarik dalam surah Al-Baqarah ni, ini kalau siapa yang contohlah kan orang tu first time baca Quran, bila dia baca surah Al-Baqarah, dia akan jumpa wa mimma razaqnahum yunfiqun, dirikan solat dan juga infakkan apa yang direzekikan kepada mereka. Okay. Tapi menariknya dalam Al-Quran, bila kita baca lagi jauh, bila kita baca lagi ke tengah,
Selalunya kita akan jumpa wa aqimus solah wa atuz zakah, kan? Aqimus solah wa atuz zakah. Aqimus solah wa atuz. Dia mesti akan pairing dua. Jarang ataupun tak pernah kita dengar aqimus solah dan berpuasa, aqimus solah dan haji. Kita jarang dengar pairing. Selalunya akan aqimus solah wa atuz zakah. Sebab apa? Kat sini Allah nak tunjukkan seorang Muslim yang baik itu adalah seorang Muslim yang beriman bertakwa itu, yang mana Allah SWT puji itu adalah mereka yang imannya beriman kepada Allah, kemudian ibadahnya dijaga. Allah SWT sebut solat je, tapi tidaklah kata dia solat je, lain tak buat. Tak, sebabnya rukun Islam pun ada yang lain kan, puasa, zakat, haji, semua tu ada. Tapi itu simbolik. Simbolik. Allah SWT kata, orang tu bukan setakat beriman mulut je, hati je, tapi dia kena present iman dia tu dengan beribadah. Satunya ibadah batiniah, ibadah nak top up batin rohani kita, iaitu solat. Dan yang kedua adalah sebab kita ni hidup di atas muka bumi ni sebagai seorang manusia ni, kita bukan hidup seorang-seorang. Kita bermuamalah, kita hidup dengan masyarakat. So sebab tu yang kedua Allah SWT kata wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada apa harta yang mereka dapat, mereka infakkan. So maksudnya ada ibadah yang bersifat batiniah, semayang sendiri, semayang, maksud semayang ni kan untuk sendiri. Walaupun semayang berjemaah tapi kan untuk dalaman. Tapi ada juga ibadah untuk luaran, bagi zakat, derma, infak dan sebagainya. So Allah SWT letak benda ni macam satu rangkaian. Iman, solat, infak, harta. Kalau dalam ayat-ayat yang akan datang, wa aqimus solah wa atuz zakat. Wa aqimus solah wa atuz zakat. So dia balance antara dunia dan akhirat. Kita hidup ni, kita mesti balance antara dunia dan akhirat. Sebenarnya tak perlu balance pun. Kalaulah akhirat kita buat dengan betul, dunia akan ikut. Itu maksud saya balance lah. Maksudnya akhirat kita kejar dengan gaya beriman kepada Allah dan Rasul, maksud dunia pun nanti akan. Itu dikatakan kat sini. Itulah tingkat yang ketiga daripada syarat ketiga. Di tingkat pertama percaya pada yang gaib, sedangkan kepercayaan pada yang gaib dibuktikan dengan solat, sebab hatinya dihadapkannya kepada Allah yang diimaninya. Maka dengan kesukaan memberi, berderma, bersedekah, membantu dan menolong, imannya telah dibuktikan pula kepada masyarakat. Kan? So itu nak uji pula iman kita kepada masyarakat. Ada orang dia boleh buat ibadah dengan banyak, tapi bila minta infak, dia dah, hati dia dah, orang kata apa, orang kata apa, dah tercabar. Sebab apa? Sebabnya kat situ diuji. Ada orang dia boleh bersedekah dengan banyak, tapi bila tengok dari sudut ibadahnya, ada yang kurang. Sebab apa? Dia tidak diuji dengan harta, tapi dia diuji dengan rohani, ibadah. Ada orang dia boleh buat ibadah dan sebagainya, tapi bila kena dekat part harta, kat situ dia diuji dekat bahagian harta. Sebab tu Allah SWT suruh jalan dua-dua. Membuktikan keimanan itu adalah solat, macam ni, dan juga membuktikan keimanan itu adalah harta. Sebab tu dalam hadis Nabi yang lain, kalau kat sini tadi Hamka kata solat tu sebagai ujian keimanan. Tapi dalam hadis Nabi, was-sadaqatu mizan. Nabi kata sedekah tu adalah mizan, timbang, neraca. Sedekah tu menjadi penimbang sama ada dia beriman ataupun tidak. Kan? Betul lah, sebab ada orang bila alhamdulillah rezekinya banyak, mungkin bagi dia tidak ada rasa tercabar apabila dia perlu mendermakan sedikit daripada harta dia. Tapi bagi ada orang yang memang orang kata apa, rezekinya tidaklah banyak, tapi dalam rezeki yang tidak banyak tu dia cuba untuk berinfak juga kan. Orang tu contohlah dia ada 100, tapi walaupun dia ada 100, dia sanggup juga nak menginfakkan, walaupun dia rasa dia tu pun cukup-cukup makan, tapi dia tetap menginfakkan harta dia kepada orang lain yang dia tahu lebih susah daripadanya. So kat itu menguji keimanan orang yang tersebut lah, orang yang ada kesempitan harta sebagai contoh. So sebab tu Allah kata solat pun ya, infak pun ya. Sebab dua-dua ni menjadi ujian, penilaian terhadap seseorang. Boleh? Jadi itulah 3 ciri utama sebagai orang yang bertakwa. Sekarang pun dah 10.35, saya nak habiskan. So itu ciri pertama berkaitan dengan orang yang bertakwa. Saya ringkaskan je bawah ni, kita habiskan insyaAllah hari ni. Kemudian Allah SWT sambung lagi ayat seterusnya, ayat keempat bawah tu. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, dan orang-orang yang percaya pada apa yang diturunkan kepada engkau. Tadi dah beriman, kedua dah solat, ketiga dah infak harta. Seterusnya orang bertakwa ni adalah orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau wahai Rasulullah, iaitu Al-Quran.
Dia termasuklah tadi tu dengan beriman tu. Tapi Allah SWT highlight, Allah SWT ulang lagi, Allah kata dia kena beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau Muhammad, iaitu Al-Quran. Sebab Al-Quran tu kalam Allah. So kalau kita beriman kepada Allah, kita kena beriman jugalah dengan kalam Allah tu, maksudnya Quran tu. Kan? Dan juga walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Bukan sekadar kita beriman kepada apa yang ada pada Nabi Muhammad, tapi kita beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada umat-umat sebelum kamu. Maksudnya nabi-nabi yang lain, kitab-kitab yang lain. Kita tak boleh kata kita ni orang Islam, tapi kita tak beriman dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Idris dan sebagainya. Tak boleh. Sebabnya semua ni adalah sekali. Semua ni adalah membawa satu syariat Allah SWT. Cuma masa je yang dibezakan. So kita ni beriman kepada Nabi SAW dan kita beriman dengan apa yang diturunkan sebelum-sebelum ini. Tapi syariat sebelum ini telah dibatalkan dengan syariat yang baru. Dia syariat ini adalah syariat ni dia mengikut Nabi, kaum tu. So bila kaum tu dia beriman dengan Nabi Daud, so syariat Nabi Daud tu terpakai pada dia. Hari ni kita tak bolehlah pakai syariat Nabi Daud. Bukan kita tak percaya pada Nabi Daud, tapi sebab kita dah ada Nabi sendiri. So kita ikut syariat yang semasa. Kita tak ikut syariat yang sebut. Okay? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada atas petunjuk dari Tuhan mereka. Kan? Allah SWT kata mereka yang tadi yang beriman kepada Allah, perkara ghaib, yang menunaikan solat, menunaikan zakat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah yang lain, mereka ini orang-orang yang bertakwa, dan mereka inilah orang yang bertakwa ini adalah orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Ini muka surat 151 yang last kali kan. Kalau kita tengok kat sini Allah SWT kata ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka ini berada di atas huda, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Patah balik pada surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, kita kata apa? Ihdina siratal mustaqim. Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku, berikanlah aku petunjuk. So Allah pun balas balik. Ulaika ala huda. Siapa yang buat apa aku suruh tadi, kan tadi kau minta ihdina. So siapa yang buat aku suruh tadi tu, maka kau berada di atas huda, petunjuk daripada Tuhan kau, Tuhan kamu, Allah SWT. So dia menjawab. Surah Fatihah dengan surah Baqarah ni dia menjawab balik apa yang kita minta. Kita sendiri yang minta ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah pun bagi jawapan macam mana Al-Quran, beriman pada ghaib, solat dan sebagainya tu. So bila kita buat benda tu, ulaika ala hudan. Mereka itu berada di atas petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun. Allah tambah lagi, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. So siapa yang berada di atas huda Allah SWT, maka dia akan berjaya di hari akhirat. Berjaya macam mana? Macam-macam. Berjaya ni abstrak, kan? Berjaya ni subjektif. Berjaya kesihatannya, berjaya rezekinya, berjaya kehidupannya. Yang lebih besar, berjaya di akhirat nanti, masuk ke dalam syurga Allah SWT. So itu yang dimaksudkan dengan kejayaan dalam ayat yang tadi dah, ayat kelima tu, wa ulaika humul muflihun. Okay, saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. So kita dah selesai ayat 1 sampai ayat 5 lah. Kan saya kata ini package pertama dalam surah Al-Baqarah ni, ayat 1 sampai 5. Kalau tuan-tuan dan puan tengok 1 sampai 5 ni cerita tentang orang beriman, bertakwa je kan. So lepas ni innal ladzina kafaru, dia dah start masuk orang kafir. Lepas orang kafir nanti dia akan masuk dia akan masuk ayat-ayat tentang orang munafik. Dan ulama kata bila kita tengok berapa ayat cerita orang Islam, berapa ayat cerita orang kafir, berapa ayat cerita orang munafik, yang ayat cerita orang munafik tu lagi panjang daripada orang kafir, lagi panjang daripada orang mukmin. Sebab apa? Sebabnya perlu perhatian yang besar terhadap orang munafik. Orang kafir ni dia clear cut. Percaya Islam, tak percaya Islam, dia clear cut. Orang munafik ni kata percaya, tapi belakangnya lain. Sebab tu Allah SWT panjangkan ayat orang munafik, bukan sebagai satu pengiktirafan, pujian tak, tapi Allah SWT nak suruh kenal betul macam mana perangai orang munafik ni, supaya kita terhindarlah daripada menjadi macam orang munafik. Okay, jadi saya rasa setakat itu saja untuk malam ni. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang, yang tersalah tu daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf atas tersalah sekiranya ada.
Semoga Allah SWT mengampuni segalanya. So setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin